Kelas, saya nak buka saya punya skrin sekejap ya. Glamorous gitu. Okey. Baik, bismillah. Mana pula aku punya ni? Okey. Entire screen. Okey anak-anak. Kali ni kita nak masuk bab 4.2 pula. Astagfirullahaladzim. Kita nak masuk 3.2. 3.2 dekat sini, bukan 3.2, 3.3. Dia menceritakan tentang sistem pencernaan manusia. Jadi, macam awak dah tengok cerita Upin Ipin malam tadi, ada apa yang berlaku selepas kita makan. Sebab tu saya suruh tengok dulu cerita tu. Tujuan nak tengok tu cerita supaya at least sekurang-kurangnya awak ada basic pemahaman apa yang berlaku daripada mulut ke esofagus, ke perut, usus kecil, usus besar. Last kali, pintu keluar yang cikgu dia sebut tu, cikgu Ayu dia sebut dalam tu adalah rektum sebenarnya. Okay? Adalah rektum. Mungkin yang tu terlepas lah jawapan kan. Tak apa. Yang tu tak apa. Tapi urutan dia mulut, esofagus, perut, usus kecil, usus besar, rektum. 5. Ya, sebenarnya. Okay. Jadi sekarang ni itu secara asas. Pengetahuan asas. Awak nak tahu apa dia, apa maksud dia, apa semua itu pengetahuan asas. Untuk apa? Untuk tingkatan 2, dia ada detail maklumat yang dia perlu ambil tahu. Antaranya adalah maksud pencernaan makanan itu sendiri. Maksud pencernaan makanan itu sendiri, pencernaan makanan ialah proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul-molekul yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut supaya dapat diserap. Ke dalam sel-sel badan. Sebab tu bila orang kata, bila kita makan, sepatutnya kita tak mengantuk. Lepas kita makan, sepatutnya kita ada tenaga. Tapi mungkinlah dah jadi adat orang biasa, lepas makan sebab terlampau kenyang, maka dia pun mengantuk. Okey, maka dia pun mengantuk. Bila dia mengantuk tu yang bahaya dia tu. Pantang cikgu dia buka mulut, seolah-olah mendayu-dayu pula lah. Nak suruh tidur dalam kelas. Setuju tak? Okey. Kita sambung. Nah, pencernaan ni ada dua jenis pencernaan. Pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Pencernaan fizikal lebih kepada kita punya gigi, lidah dengan air liur. Lepas tu dia melibatkan peristalsis. Peristalsis ni adalah apa tahu? Dia kembang dan kuncupnya kita punya otot esofagus kita yang membenarkan benda yang kita dah kunyah, dah hancur dengan gigi, dah bercampur dengan air liur, kita panggil dia bolus. Bolus ni, bila dia nak turun ke perut, melalui esofagus, dia perlu esofagus tu perlu buat peristalsis. Proses kembang dan kuncup. Supaya makanan tu boleh ditolak secara perlahan-lahan daripada anak tekak kita terus sampai ke perut. Itu dia. Okay? Itu fizikal. Proses fizikal. Lepas tu, peristalsis ni bukan saja berlaku dekat esofagus awak. Dia berlaku juga dekat usus besar. Sebab itu bila kita nak buang air besar, sebelum kita nak buang air besar tu perut kita pun krek, krok. Kita rasa tak selesa. Sebab usus besar sedang mengalami peristalsis. Dan dia tolak makanan sikit. Bukan makanan, dia tolak tinja. Jangan tanya saya tinja tu apa kot. Amna punya line tak elok.
Slowly lah, insyaAllah. Tapi suara saya dengar jelas tak? Ada bergema ke apa ke? Orang lain okey tak? Tolong respon. Saya risau bergema. Okey. Okey, tak apa. Kalau tersangkut nanti video ni saya akan masuk dalam YouTube. Saya akan sharekan dengan awak dalam grup WhatsApp untuk ulang kaji lah. Ya? Okey. Sambung. Tadi saya kata parasalsa berlaku dalam usus besar. Dia usus besar pun kembang kuncup membenarkan tinja berjalan lepas habis air semua diserap oleh usus besar, tinggal benda kering tu aja. Dia akan tinja kering aja, dia akan usus besar akan buat peristalsis untuk mengumpulkan segala tinja dekat kita punya dubur sebelum dia keluar melalui pintu rektum. Ke saya terbalik? Rektum. Dia kumpul dekat rektum sebelum dia keluar melalui dubur. Okey. Dubur saintifik non-saintifik dia saya tak biasa sebut lah. Faham sendirilah. Lubang apa kan? Okey. Pencernaan kimia. Pencernaan kimia adalah proses penguraian makanan daripada molekul-molekul kompleks kepada molekul-molekul ringkas dengan bantuan enzim atau enzim. Ya, apa itu enzim? Tengok dekat info sains ya. Enzim ialah enzim ialah bahan di dalam badan yang menggalakkan tindak balas kimia dalam sistem pencernaan. Itu enzim. Soalan, apa itu enzim? Pernah keluar PT3 tahun 2 tahun lepas tak silap saya. Jadi kalau awak 2 tahun lepas, dia bukan ABCD. Dia subjektif. Dia kena isikan. Kalau awak lebih untung lah. Kalau zaman awak nanti, PT3 awak tahun depan pun masih objektif ada. So kemungkinan besar soalan macam tu, apa itu enzim? Dia akan bagi pilihan jawapan ABCD. So rezeki awak lah. PT3 dibatalkan tahun ni je tau. Tahun depan tak batal awak masih ada PT3 tahun depan. Untuk budak-budak PT3 tahun ni, keuntungan mereka PT3 batal. Okey? Okey, sambung. Ini adalah perbandingan. Perbandingan secara mudah menggunakan peta buih berganda. Apa yang berlaku, apa perbezaan antara pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Tengah-tengah tu sama dia. Berlaku perpecahan makanan, berlaku dalam salur pencernaan yang warna kuning. Yang warna biru adalah pencernaan fizikal, berlaku di mulut sahaja dan tidak melibatkan enzim. Yang warna hijau berlaku pencernaan kimia, berlaku di perut, mulut, perut, duodenum, usus. Kenapa dia kata mulut? Sekejap kita tengok. Dia melibatkan bantuan enzim. Okey? Setakat ni ada soalan? Kenapa Ikram? Aidil Ikram? Ref, nak tanya apa Ref? Tiba Allah je kat situ tu. Faham ke setakat ni? Setakat yang saya cerita ni, faham ke? Bergema. Aminah bergema. Orang lain tak ada pun. Sorry. Alah, janganlah boleh lah. Kena faham lah. Tak ada ngulang dah lepas ni. Is masuk. Alhamdulillah. Terima kasih Is. Selamat datang. Tak perasan pula saya. Mana anak-anak 2C saya ni? Majoriti macam 2A dengan 2B je ramai ni. Dina masuk. Okey.
Azika ada. Terima kasih Azika. Tapi Azika sampai pukul 10 je. Boleh ke Azika? Sikit lagi. Ha? Sebab baru first part. Tak nampak pun. Tak nampak apa. Azwati ni Farish kan? Farish tak nampak apa Farish? Okey. Tak ada soalan ya? Kalau tak ada soalan saya sambung. Siapa pula buka mic ni? Lukman, ada soalan nak tanya saya? Lukman Syahmi? Yo, yo. Yo, semua orang dengar suara awak. Ada nak tanya soalan ke? Boleh pula dia yo. Aku yo kat kepala kau pun kau tahu. Aku budak ni. Mengganggu je. Sama je. Okey, sambung. Astaghfirullahalazim. Okey, ini adalah struktur pencernaan manusia. Okey. Tengok dia kata dekat cetusan minda, jika salur pencernaan adalah sepanjang 9 meter, bagaimanakah salur tersebut dimuatkan dalam badan yang mempunyai ketinggian 1.5 meter? Dia tanya. Dia kata kalau salur tu panjang dia salur pencernaan daripada mula sampai habis 9 meter. Macam mana dia Allah sumbatkan semua dalam badan seorang manusia yang ketinggian 150 cm. Tu kita fikir. Itu memang membuktikan Allah itu maha segala-galanya. Okey? Struktur sistem pencernaan manusia. Kalau ikut gambar rajah ini adalah dia punya asas. Dia punya bahagian-bahagian yang makanan itu akan lalui. Bukan semua tempat dia lalu. Dia lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 urutan. Macam pundi hempedu, pankreas, hati. Ini tempat-tempat ini macam dari kelenjar ileum ni merupakan tempat penghasilan enzim yang membantu merembeskan enzim. Merembeskan ni mengeluarkan enzim untuk menghancurkan makanan kepada saiz yang lebih kecil. Okey. Jadi dia mula daripada mulut, esofagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum dan dubur. Okey. Jadi makanan betul sebab saya suruh tengok cerita Upin Ipin tu tadi. Sebab daripada situ awak boleh nampak perjalanan makanan tu daripada perut turun sampai ke rektum. Okey. Alright. Gambar rajah ini basically lah biasanya ini adalah gambar rajah yang agak famous. Dia mungkin boleh keluar dalam kertas soalan. Okey, saya bagi tahu je lah. Okey, kita tengok satu bahagian. Apa yang, sebab tadi kita tengok dalam pencernaan kimia, kat mulut ada, kat perut ada, tak ingat. Duodenum ada dan usus ada. Jadi kita tengok satu bahagian ya. Okey, kalau dekat mulut, makanan dikunyah oleh gigi. Tetapi cebisan makanan dilembutkan oleh air liur. Kemudian, sebab kita ada kelenjar air liur ya, belakang tekak kita tu. Sebab tu kadang mulut kita sentiasa berair semua sebab kita ada kelenjar air liur.
Di dalam kelenjar air liur tu ada amylase liur yang akan menguraikan kanji. Kanji datang daripada karbohidrat. Kanji datang daripada karbohidrat. Dia menguraikan kanji kepada maltosa. Maltosa ini gula separa ringkas. Belum ringkas lagi. Dia tengah-tengah. Dia kalau gula paling ringkas adalah glukosa. Dia glukosa, maltosa, kanji. Jadi dia turun satu tahap ke bawah. Daripada kanji dia pergi maltosa. Bila dia dah jadi maltosa, dia ringkaslah sikit kan. So dia turun. Dia turun makanan tadi tu saya ada sebut tadi. Bolus. Bolus tu. Dan kalau awak nampak dalam gambar nombor 2 tu bolus. Contoh paling senang, kalau awak makan, tiba-tiba awak muntah. Muntah yang awak makan itu adalah bolus. Bukan muntah yang awak makan. Makanan yang awak muntahkan itu adalah bolus. Dia bukan makanan tau. Dia bolus. Dia bolus sebab dia telah dikunyah dan dilembutkan oleh air liur. Maka kita panggil dia bolus. Kita tak panggil dia makanan dah. Kita panggil dia bolus. Okay? Proses peristalsis pada dinding esofagus menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Ya. Okay. Kemudian dekat dalam perut kita ada 2 jenis protein, 2 jenis enzim. Dinding perut dia merembeskan protease dan asid hidroklorik. Asid perut tadi adalah asid hidroklorik. Itu nama saintifik dia. Nama yang cikgu Upin Ipin sebut tadi, asid perut. Saintifik dia asid hidroklorik. Jadi asid hidroklorik mengaktifkan protease dan membunuh bakteria di dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Sebab tu kalau awak makan tetelan biji rambutan pun tak payah susah hati. Asid perut akan menghancurkan biji rambutan itu sekali. Okay. Protease dia mencernakan protein kepada polipeptida. Dia punya aturan jugalah tu. Macam gula tadi dia start paling ringkas glukosa, maltosa, kanji. Sama lah juga dengan protein ni. Protein ni sebenarnya dia adalah kompleks. Dia adalah satu nutrisi yang kompleks. Jadi bila ada protease dalam badan kita, dia akan mencernakan protein kepada polipeptida. Sebab badan kita dia tak boleh serap direct protein ni. Dia kena bentuk yang paling ringkas. Baru kita boleh serap dia punya kebaikan nutrisi tu sendiri. Lepas tu bila dah sampai kat perut, makanan yang menjadi separa cecair disebut sebagai KIM. Masa dia turun esofagus, kita panggil bolus. Masa dah masuk dalam perut, kita panggil KIM, separa cecair. Okay. Nombor 4 adalah duodenum. Kalau tengok rujuk gambar bawah ni, duodenum ni berada betul-betul di bawah laluan antara perut dengan usus kecil. Dia laluan bawah perut tu. Dia adalah duodenum. Makanan yang masuk dalam bahagian pertama usus kecil iaitu duodenum. Duodenum ni dia dekat dengan hati, dekat dengan pundi hempedu. Dia dekat. Jadi hati menghasilkan jus hempedu, hati yang menghasilkan jus hempedu dan disimpan dalam pundi hempedu. Jus hempedu mengemulsikan lemak, maknanya dia mencairkan lemak menjadi titisan kecil dan menetralkan asid dalam KIM. Sebabnya usus kecil kita, dinding-dinding ni sebenarnya nipis. Kalau berasid sangat masuk dalam usus kecil kita boleh pecah. Sebab tu dia perlu dineutralkan oleh jus hempedu. Jus hempedu bersifat
Jus empedu bersifat apa ya anak-anak? Kenapa Wafiq pening? Bersifat alkali. Terima kasih. Sorry. Saya tak perasan. Kenapa Farah Ashmila nak masuk? Lepas tu, dia tak boleh masuk. Saya dah bagi link dekat grup WhatsApp. So, dia check dalam grup WhatsApp. Dia klik dia link tu, insyaAllah boleh masuk. Sebab saya ingat saya Darwish pun masuk dengan link tu juga. Katanya tak boleh. Dia pakai ID dia ke pakai ID sendiri? Suruh dia pakai ID sekolah. Kalau dia pakai ID sendiri kadang memang tak boleh masuk. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang dah dapat masuk dengan bukan ID sekolah sebenarnya. Ya, jus empedu bersifat alkali. Terima kasih Dina. Jus empedu bersifat alkali. Bukan bersifat asid. Kalau bersifat asid juga meletuplah awak punya usus kecil. Okay? Alright, sambung. Pankreas menghasilkan jus pankreas yang mengandungi enzim amilase, protease dan lipase. Amilase pankreas mencernakan kanji kepada maltosa. Walaupun kelenjar amilase leo tadi, amilase leo daripada kelenjar air liur kita ada mencernakan kanji, tapi tidak semua kanji dicernakan. Dia kena masuk pula dalam, masuk daripada perut turun ke duodenum. Dia akan sekali lagi dicernakan oleh amilase pankreas pula. Comparing amilase leo dengan amilase pankreas lebih kuat. Amboi makan. Kena share dengan kawan-kawan satu kelas tu. Cukup ke untuk 30 orang? Tak senang tu korang ni. Tak apalah, makan. Kelas macam ni, korang nak makan ke, nak minum ke, boleh. Asalkan jangan tunjuk dengan orang. Kalau tunjuk dengan orang, kena bagi, kena share tu walaupun jauh. Makan. Jemput, silakan. Okay, sambung. Amilase pankreas mencernakan kanji menjadi maltosa. Saya kata tadi, walaupun amilase leo ada, tapi amilase leo tidak sekuat ataupun tidak setanding dengan amilase pankreas. Amilase pankreas ni lebih aktif dalam mencernakan kanji kepada maltosa. Lepas tu dalam pankreas pun ada protease. Protease ini tadi peringkat pertama, perut dia dah mencernakan protein kepada polipeptida. Sekarang ni protease dalam pankreas pula dia mencernakan polipeptida kepada dipeptida. Lagi ringkas. Lepas tu lipase adalah sejenis enzim yang mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Asid lemak dan gliserol ini adalah paling asas untuk lemak. Okey? Baik. Selesai di duodenum, makanan tadi, kim tadi akan turun. Makan makanan dah lah. Bahan-bahan yang kita makan, kim, dia akan turun pergi ke usus kecil. Usus kecil sekali lagi, dia membebaskan 3 jenis enzim. Maltase, protease dan lipase. Protease dan lipase adalah enzim yang sama dengan duodenum. Dekat duodenum tadi. Cuma dia buat sekali lagi. Dia rembeskan sekali lagi. Sebab dia nak cernakan, dia nak ringkaskan lagi dipeptida dengan lemak yang mana terlepas daripada diringkaskan dalam duodenum. Jadi maltase dia mencernakan maltosa kepada glukosa. Glukosa adalah gula yang paling ringkas. Lepas tu protease mencernakan dipeptida kepada asid amino.
Itu pun yang paling ringkas. Kemudian lipase mencernakan mana-mana lemak yang belum dicernakan lagi menjadi asid lemak dan gliserol. Okey, langkah yang keenam adalah usus besar. Jadi dalam usus besar, makanan yang tidak tercerna, yang tidak dicernakan oleh mana-mana enzim daripada mulut ke perut, ke duodenum, ke usus kecil akan memasuki usus besar. Dalam usus besar akan berlaku penyerapan semula air. Sebab tu kalau kita perasan tinja yang sihat adalah tinja yang bersifat kering dan terapung. Ini bermakna dia cukup serat, dia cukup dia ambil makanan yang cukup, mana yang seimbang dari segi kadar serat, segi kanji dia, karbohidrat, dari segi protein. Tapi kalau najis awak tenggelam, bermakna ada benda yang awak kurang ambil. Jadi najis yang baik, tinja yang, sorry ada orang makan alamak. Tinja yang baik adalah tinja yang terapung. Itu memang, itu scientifically memang itu. Doktor pun cakap macam tu. Nah, sorry untuk orang yang makan, sorry ya Allah, saya pun. Maaf. Okey, sambung. Rektum, makanan yang tidak dicerna dikenali sebagai tinja dan akan memasuki rektum dan tersimpan sementara di dalamnya sampai masa nak buang air. Okey, lepas tu dubur, tinja disingkirkan daripada badan melalui dubur. Okey? Baik. Seterusnya, badan kita menghasilkan enzim untuk mempercepatkan tindak balas pencernaan makanan. Apakah contoh-contoh enzim yang terlibat dalam pencernaan? Apakah fungsi setiap enzim tersebut? Amilase, protase dan lipase merupakan contoh enzim dalam pencernaan. Enzim diperbuat daripada protein. Tanpa enzim, proses pencernaan makanan berlaku dengan kadar yang rendah. Sebab tu tengok ni. Dalam info sainsnya, sekadar pengetahuan untuk kita lah. Setengah sabun pencuci pakaian mengandungi enzim. Enzim ini membantu menghilangkan kesan kotoran seperti darah dan minyak. Okey, ini adalah tindakan enzim pencernaan. Kanji dirembeskan oleh kelenjar ilio dan pankreas iaitu amilase tukar kepada maltosa. Maltosa, bila usus kecil merembeskan maltase, dia akan jadi paling ringkas kepada glukosa. Protein dia mengalami tiga kali rembesan. Satu, protase dalam perut, protein kepada polipeptida. Kedua, protase juga tapi dalam pankreas, daripada polipeptida kepada dipeptida. Last sekali dalam usus kecil, protase juga daripada dipeptida kepada asid amino. Asid amino adalah struktur yang paling ringkas untuk protein. Okey, last sekali lemak. Lemak sekali aja dirembeskan oleh pankreas, berlakunya penguraian lemak dalam pankreas dengan usus kecil. Dia punya enzim dia lipase. Lemak automatically dia tukar kepada asid lemak dengan gliserol. Dia ada dua-dua. Asid lemak dan gliserol. Okey. Nanti latihan formatif 3.3 muka surat 65 ni saya nak awak buat. Saya akan keluarkan dia punya tempat jawapan supaya awak boleh jawab soalan saya. Dalam Google Classroom ya, mesti dibuat dalam Google Classroom. Okey, sekejap lagi saya ulang semula. Ya, muka surat 65 ya. Latihan formatif 3.3. Okey? Alright. Sebelum saya masuk 3.4, bahagian pengangkutan hasil pencernaan dan penyahtinjaan,
Ada apa-apa nak tanya saya? Salam. Bom lah bom. Okey, baik. Kita sambung ya. Proses pencernaan, proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahtinjaan. Allahu Akbar. Ha? Dia nak apa? Sekejap ya. Saya mutekan saya punya speaker sekejap.
Okay, sorry. Tadi layan anak-anak saya sekejap. Maaf ya. Okay. Sambung. Kita sambung. Proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta tinjaan. Okay. Kalau biasanya perbandingan yang dia bagi dalam ni, dia bagi tuala mandi. Kata kalau awak tengok tuala mandi betul-betul ada unjuran benang. Ada jahitan benang. Kita nampak kalau perhati betul. Dia ada jahitan benang. Kita panggil unjuran. Dinding usus kecil kita pun ada unjuran tu juga. Dia ada, kalau awak biasa tengok perut lembu kalau jenis yang suka makan perut lembu, especially perut lembu warna putih tu, waktu korban tu, perut lembu yang warna putih tu, awak nampak dia ada berbenang putih, berbenang macam sponge kan atas dia. Jadi sponge itu adalah unjuran. Faris, tak payah tanya. Sekejap lagi saya bagi. Ada, soalan ada. Jangan susah hati. Sekejap lagi saya bagi. Jangan tanya-tanya. Tumpu perhatian dulu. Boleh? Jangan kacau orang lain. Kau orang lain nak dengar kau awak duk tanya soalan je. Terima kasih. Okey, sambung. Kalau awak biasa tengok perut lembu ada unjuran-unjuran putih. Ni, saya tunjuk kat awak ya. Usus lembu. Ni. Ni kejap image. Okey, ini usus dia. Ini adalah ni. Ni. Yang awak nampak macam sponge ini kan? Ini adalah unjuran-unjuran. Unjuran-unjuran ini yang ada dekat usus kecil manusia juga. Ataupun ni. Ni warna putih-putih ni kan? Kita panggil dia unjuran-unjuran. Inilah unjuran. Okey? Jadi fungsi unjuran ini kalau dalam manusia kita panggil dia vilus. Okey? Fungsi dia adalah untuk meningkatkan luas permukaan untuk melakukan penyerapan makanan tercerna. Okey. Jadi dia perlu luas. Baru dia boleh menyerap makanan yang tercerna tu, dia punya nutrisi tu dengan lebih cepat. Jadi makanan tercerna yang terdiri daripada molekul-molekul kecil mudah diserap ke dalam sistem peredaran darah melalui dinding usus kecil. Molekul-molekul kecil tersebut kemudian dibawa ke seluruh bahagian badan. Muka surat darjah 3.16 menunjukkan struktur vilus dan penyerapan makanan. Okey. Jadi macam inilah. Sebab dalam bawah kita punya usus kecil ada sel darah merah. Ada kapilari darah. Bukan sel darah merah. Ada kapilari darah. Yang mana kapilari darah ini dia bantu. Selain kapilari darah, dalam kapilari darah ada sel darah merah. Selain daripada sel darah merah ni dia bawa oksigen, dia bawa juga nutrisi makanan yang telah diserap oleh usus kecil. Jadi bila berlakunya penyerapan yang cepat oleh vilus dekat dinding usus kecil, maka sel darah merah yang ada hemoglobin tadi pun mengangkut nutrisi makanan tu bersama mereka dan bawa ke seluruh badan. Okey, tugas sel darah merah dalam badan manusia, satu, mengangkut oksigen daripada paru-paru ke seluruh badan. Dua, mengangkut nutrisi makanan. Excuse me. Maaf kat saya. Excuse me.
mengangkut nutrisi-nutrisi makanan daripada usus kecil ke seluruh badan kita, juga mengangkut karbon dioksida, bahan buangan daripada seluruh badan kita dan menghantarnya kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui proses respirasi. Maaf, tak sedap. Itu awak belajar tahun depan, insyaAllah. Nah, okey. Yang awak kena faham, permukaan usus kecil dia berlipat-lipat. Dan macam perut ni, dia berlipat-lipat sebenarnya ni. Kawasan ni dia berlipat-lipat. Dia berlipat-lipat. Kejap ya, saya tunjukin. Contoh paling mudah memang perut lembu lah. Itu memang paling mudah pada saya nak tunjuk ke awak. Bila dia berlipat-lipat, bila dia berlipat-lipat begini dan begini, maka kadar penyerapan itu lebih cepat. Dia lebih cepat. Ni lembu dia ada 4 bahagian perut. Tapi bahagian A, B dan C ni adalah sebahagian daripada usus. Dalam usus dia lah. Kita panggil usus lah sebab manusia kan. Tapi lembu dia ada 4 jenis perut. Lembu dia ada 4 jenis perut. Dia ada abomasum, omasum, rumen dengan usus halus. Dia ada 4 bahagian. See? Okey, itu lembu. Jangan fikir pasal lembu, fikir pasal manusia. Saya tunjuk contoh aja. Dinding yang berlipat-lipat tu macam mana. Okey? Jadi, dinding wireless sangat nipis, iaitu setebal 1 sel sahaja untuk meningkatkan kadar penyerapan. Salur darah di usus kecil berfungsi mengangkut nutrien ke seluruh bahagian badan. Okay, jadi, bila nutrien yang bersaiz kecil, macam dalam gambar raja 3.16 ni, menembusi dinding usus kecil, dibawa oleh darah ke sel-sel. Makanan yang tidak tercerna bersaiz besar tidak dapat menembusi dinding usus kecil. Jadi makanan yang tak tercerna, yang tak dapat menembusi dinding wireless akan dihantar ke usus besar. Okey. Ini laktal. Fungsi dia adalah menyerap lemak yang dicerna. Laktal akan menyalurkan lemak ke sistem limfa dan kemudiannya disalurkan ke sistem peredaran darah. Dia serap lemak baik, bukan serap lemak yang tak baik. Dia serap lemak baik. Tujuan dia serap lemak sebab daripada lemak baru datang tenaga. Kalau tak ada lemak, tenaga kita tak cukup. Okey? Baik. Dalam proses pengangkutan hasil pencernaan, makanan yang dicerna dan diserap ke dalam virus sampai ke sel-sel badan. Molekul yang telah diserap ke dalam virus akan mengalami asimilasi. Asimilasi ni proses pengagihan. Proses pengagihan hasil akhir pencernaan bagi kegunaan sel-sel badan kita. Lemak yang tak baik. Saya tunjuk ada 2 badan kita ada 2 jenis lemak. Satu lemak baik, satu lemak kalau ikut bahasa orang dietitian lemak jahat lah. Tapi dia lemak yang tak berapa elok. Jadi lemak baik ni biasanya lemak yang high HDL ni. HDL ini adalah lemak yang baik. Lemak yang banyak memberi tenaga. Yang banyak bagi tenaga kat kita apa semua. LDL ini adalah lemak yang jahat. Tu kalau awak tengok contoh lemak yang jahat kat situ. Lemak haiwan, lemak tepu, lemak trans, margarin, minyak biji anggur, minyak bunga matahari. Ini dikenali sebagai lemak jahat. Sebab lemak-lemak ini kita tak boleh cerna sebenarnya. Sebab tu ada orang jadi gemuk macam saya kan, lemak sana sini. Sebab lemak jahat ni banyak sangat dalam badan. Jadi macam mana nak counter attack lemak jahat ni adalah dengan exercise.
Macam durian dia ada lemak. Memang betul dia ada lemak, tapi dia lebih kepada karbohidrat sebenarnya durian tu. Kalau lemak baik ni macam avokado. Avokado ya lemak baik. Mangga dengan durian dia lebih bersifat kepada serat. Serat ataupun gula sebab mangga manis. Durian tu manis. Jadi kadar sukrosa, gula buah tinggi. Sukrosa adalah gula buah. Gula dalam buah. Dia adalah gula, sebahagian daripada gula. Okey, saya sambung. Badan kita menggunakan hasil pencernaan seperti yang berikut. Glukosa untuk hasilkan tenaga. Proses respirasi. Asid amino, protein tadi membentuk komponen sel. Dia memperbaiki sel-sel kita yang rosak. Asid lemak dan gliserol bergabung dengan membentuk lemak, berfungsi sebagai penebat haba dan pelindung organ dalaman. Ada juga asid lemak yang digunakan sebagai bentuk tenaga. Cuma bila pengambilan dia tidak dikawal, sebab tu seseorang mengalami obesity. Dia tidak kawal dia punya pengambilan lemak, menyebabkan dia obesity. Baik. Apa krosa? Glukosa. Sukrosa. Aduh, budak ni. Sukrosa. Gula dalam buah. Nampak? Sukrosa. Gula dalam buah. Dia adalah daripada kumpulan gula. Tadi kita belajar glukosa, maltosa, kanji. Sukrosa ini gula yang ada dalam buah. Okey? Alright, sambung. Ni ketiga-tiga sistem di bawah bekerjasama untuk memastikan molekul makanan yang tercerna sampai ke sel badan. Sistem pencernaan memecahkan partikel makanan yang besar dan kompleks kepada molekul kecil dan ringkas supaya boleh diserap ke dalam virus. Sistem peredaran darah mengangkut molekul kecil dan ringkas ke sel-sel badan. Asimilasi mengagihkan hasil akhir untuk pembentukan sel-sel baru, asid amino, respirasi, glukosa, pengawalan suhu badan, asid lemak dengan gliserol. Apa? Kejap. Nak habis dah. Kelamak dengan abang nak habis dah. Abang akan habis dah. Sikit lagi Okey. Last, penyah tinjaan. Apa yang terjadi kepada makanan yang tidak diserap di dalam usus kecil? Makanan yang tidak tercerna dan makanan yang tidak diserap dalam usus kecil seperti serat, sisa rembesan salur pencernaan, sel-sel mati dan air akan bergerak ke usus besar. Semasa bergerak di sepanjang usus besar, air dan garam mineral akan diserap semula oleh ke dalam salur darah. Tengok dalam usus besar pun ada salur darah juga. Jadi bila ada benda yang tidak habis dicernakan oleh usus kecil yang tak mampu ataupun tak diserap oleh usus kecil, dia akan masuk usus besar. Dalam usus besar akan berlaku penyerapan air dan garam mineral. Okey, hal ini menyebabkan makanan yang tidak diserap dan tidak dicerna menjadi sisa pepejal yang disebut sebagai tinja. Tinja akan disimpan sementara ke dalam rektum sebelum disingkirkan melalui dubur. Proses penyingkiran tinja daripada badan dikenali sebagai penyah tinjaan. Maka dengan itu habis sudah bab 3.3.